Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selepas lebih 8 minggu kita menjalani tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, kita kini beralih pula kepada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat selepas kita berjaya mengurangkan kadar jangkitan COVID-19 di seluruh negara. Alhamdulillah. Tahniah semua. Baik, selepas dalam tempoh PKPB ini menyaksikan lebih banyak sebenarnya sektor-sektor ekonomi itulah pun kembali dibuka dan ibu bapa pun mula kembali bekerja seperti biasa. Timbul pula satu cadangan supaya sekolah pun kembali dibuka juga. Dengan alasan bahawa tak nak murid ketinggalan dalam pelajaran walaupun ialah pembelajaran secara online itu tetap berjalan seperti biasa. Dan pada pandangan saya mungkin ada ibu bapa ataupun penjaga yang mengalami kesukaran untuk mendapatkan pengasuh dan juga orang untuk menjaga anak mereka yang mungkin pada kebiasaannya sewaktu ibu bapa bekerja mereka ini berada di sekolah. Tapi cuba tuan-tuan dan puan bayangkan ni, dalam keadaan vaksin untuk virus COVID-19 ini belum ditemui, mampu tak sekolah untuk mengatasi ataupun mengamalkan SOP pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ya, yang pertama sekali kita ambil contoh penjarakan sosial. Penjarakan sosial di dalam sebuah kelas. Sebuah kelas yang normal bersaiz lebih kurang 9 kali 7 meter. Kebiasaannya ada 30 ke 40 orang murid dan murid ini akan disusun secara rapat-rapat dalam bentuk kumpulan dan sebagainya. Untuk mematuhi penjarakan sosial 1 meter antara satu sama lain, keadaan ini tak boleh lagi dilakukan. Mereka perlu dijarakkan 1 meter antara satu sama lain dan menyebabkan hanya 15 ke 20 orang saja murid yang boleh berada dalam sesebuah kelas. Berlaku pula satu masalah yang lain, iaitu akan berlaku tak cukup kelas untuk murid-murid ini ditempatkan. Okey, seterusnya masalah penjarakan sosial bukanlah masalah, tapi sebenarnya kerumitan yang kita hadapi untuk melakukan penjarakan sosial ni ialah di kantin sewaktu pembelian makanan. Kalau di sekolah menengah mungkin masalah ini kurang mudah untuk diatasi, tapi kalau di sekolah rendah percayalah keadaan ini sangat-sangat mencabar kerana murid sekolah rendah mereka perlu sentiasa diingatkan, ditegur, dinasihatkan berulang kali. Dan dalam keadaan kita nak mencegah penyakit COVID-19 ni, kita tak boleh nak melakukan benda yang sama, perkara yang sama, menasihati berulang kali kerana kalau boleh sedaya upaya kita tak nak walau sekalipun SOP penjarakan sosial ni kita langgar, kita tak patuh lah. Okey. Selain daripada tu, makanan juga ada cadangan daripada ibu bapa dan juga orang-orang awam supaya makanan ni kita bungkus siap-siap dengan kerjasama PIBG dan juga pihak sekolah. Itu bergantung pula kepada pihak PIBG dan juga sekolah sama ada kerjasama itu mampu tak kita mereka berikan. Yalah, ibu bapa pun dah mula kembali bekerja kan. Okey, seterusnya untuk SOP penjagaan yang lain ialah kita perlukan face mask, kita perlukan alat-alat sanitasi seperti hand sanitizer, sabun. Semua ni perlu disumbangkan oleh kerajaan dan dalam keadaan ekonomi negara yang telah pun terhenti hampir 8 minggu, bukan sesuatu yang mudah untuk kerajaan mengeluarkan belanja yang banyak pada ketika ini. Okey. Sebenarnya cabaran-cabaran ni semua memerlukan perancangan yang sistematik dan berkesan. Kita tak perlu terburu-buru untuk buka kembali sekolah demi keselamatan murid yang juga bakal mewarisi negara kita pada masa akan datang. Okey. Hakikatnya kita perlu belajar untuk hidup bersama dengan COVID-19 ini sehinggalah vaksin untuk COVID-19 ini ditemui. Ia tidak kelihatan namun ia masih berada di luar sana. Elakkan 3C, crowded places, confined spaces dan juga close conversation. Amalkan 3W, wash, wear and warn. Okay, setakat itu saja untuk kali ini. Stay safe, stay at home. Keluar bila perlu saja. Pakai face mask, amalkan penjarakan sosial, sentiasa basuh tangan, gunakan hand sanitizer ataupun sabun. Dan juga tak lupa teruskan berdoa semoga COVID-19 segera berlalu pergi. Setakat itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.